Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'na munadiyal jannah fil jannah ma'al abrar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman wa fahma wa azilna minal ghaflah wa alhiqna bis salihin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawartal arda binuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullah, babun fil istitar 'indal hajah. Bab pada menyatakan melindungkan diri waktu qada hajat. Masalah yang ke-79. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, qada hajat ni buang air kecil atau buang air besar. Bukan ya qadiyal hajat, ya qadiyal hajat. Ya qadiyal hajat itu apa itu? Keduri kahwin. Qada hajat buang air. Dalam kitab ini disebut berak atau kencing. Kan direct bahasa tu. Ya saudaraku, apabila seorang mau qada hajat, iaitu kencing atau berak, tiadalah sayugianya bertabiat seperti orang Hindu. Naik nama Hindu. Iaitu tertengkung di tengah-tengah lawas, di tengah-tengah lapang, tak peduli dia. Itu dia katalah, mungkin dia dapat mana tak tahu lah ni ke tuan-tuan, dia dapat tabiat orang Hindu ni, bila dia nak buang dia kira cengkung di tengah lawas. Lawas ni lapang, dengan tiada mempedulikan orang-orang. Tak kira, tak peduli langsung, orang ramai tak kira. Maka tabiat yang demikian itu tiada disukai oleh syarak. Dengan kerana hodohnya dan tiada mempunyai muruah atau maruah. Maka apabila hendak berak atau kencing, biarlah berlindung diri daripada mata orang dengan apa-apa dinding atau bunggul, atau masuk ke dalam lopak yang dalam-dalam, atau di balik rumpun-rumpun atau semak-semak dan sebagainya. Ini kalau tidak ada bangunan khas lah, tandas tuan-tuan. Kalau kita pergi haji tu kadang-kadang tengah-tengah wukuf di Arafah tu terasa nak buang, tengok-tengok tandas tak tahu di mana. Dia bolehlah mengasingkan diri daripada pandangan orang, kemudian dia buang, dia qada hajat kat situ. Jangan depan-depan orang tu dia cengkung dia. Orang macam ni, itu perangai hodoh mengikut syarak. Masalah yang ke-80, ayat 80, berlindung diri, berak atau kencing dan hadisnya. Ada hadisnya. Sebenarnya masalah berlindung diri ini telah didatangkan oleh Tirmizi, hadis mursal sahaja. Hadis mursal ini ialah kata-kata sahabat, bukan kata-kata Nabi. Kata-kata sahabat tetapi disandarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan hadis mursal. Ada kadanya hadis mursal itu sahih, ada kadanya hasan. Tapi dia mursal, kata-kata sahabat tetapi disandarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis mengenai berlindung diri ketika qada dan hajat ni dia punya tarafnya mursal, iaitu kata-kata sahabat tetapi disandarkan kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka ada hadis sahihnya, ada hadis sahih selain daripada hadis mursal, ada hadis sahihnya telah meriwayatkan akan dia oleh Muslim. Yang Muslim ni hadis sahih. Di dalam sahihnya pada bab at-tastiru 'alal baul, iaitu berlindung ketika kencing. Denganlah bunyi hadis yang didatangkan oleh At-Tirmizi itu, iaitu hadis mursal. Begini bunyinya. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-haja lam yarfa' saubahu hatta yadnuwa minal ard. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Anas berkata, itu maksudnya gitu. Qala Anas bin Malik, maka berkata Anas bin Malik. Jadi kata-kata itu kata sahabat, tetapi disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah, dia kata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di perbuatan Nabi disandarkan kepada perbuatan Nabi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengkehendaki ia akan qada hajat, tiadalah ia mengangkat atau menyingkap akan kainnya hingga hampir ia daripada bumi, yakni tiadalah dari jauh lagi sudah ia menyingkap kainnya. Yang daripada jauh menyingkap kain itu perangai orang Hindu. Dia buka je, dia berjalan gebong. Itu perangai orang Hindu tadi. Tapi Nabi dia tidak menyingkap kainnya tu, kecuali bila dah rapat dengan tanah baru dia singkap. Macam ni. Dah rapat, dah cengkong dah, kira-kira sikit lagi nak kemas cengkongnya itu, baru dilepaskan kain, dibuka, disingkap kainnya. Okay. Maka ia pun menyingkap kainnya dan duduk qada hajat. Dan ada satu lagi riwayat Tirmizi, hadisnya seperti ini juga. Kemudian katanya, dan kedua-dua hadis ini mursal. Kedua-dua riwayat daripada At-Tirmizi ini mursal. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi. Kata itu kata sahabat, tapi disarkan kepada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, masalah kencing dan berak berlindung dari orang dan hukumnya. Adalah kencing berak berlindung dari mata orang itu sunat muakkad hukumnya, sangat-sangat dituntut, sikit lagi nak menjadi wajib. Itu dia. Tengok, daripada pandangan manusia, bukan daripada pandangan binatang. Kalau banyak binatang tu tak apa, binatang tengok macam tu tak apa. Dia kena lindung diri daripada manusia, pandangan manusia, bukan daripada pandangan yang lain manusia. Dengan dalil yang diperbuat yang demikian itu seperti barang dalam hadis pada masalah 74 di atas tadi, iaitu dipanggilnya Huzaifah. Masalah 74 yang lalu tu, pada sidang yang lepas, ketika Nabi nak buang, nak qada hajat ni, dipanggilnya Huzaifah radhiyallahu anhu, iaitu dipanggilnya Huzaifah dekat dengan dia supaya melindungkan dia daripada mata orang, dan sebagai yang tersebut dalam Sahih Muslim. Kata Abdullah bin Ja'far, dan adalah Rasulullah dengan dia mata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sukakan berlindung dengan qada hajatnya kepada tanah yang tinggi-tinggi atau perdu pohon tamar. Ini perbuatan Nabi, suka berlindung daripada pandangan manusia. Kalau dah ada tempat berlindung, dipanggilnya sahabat. Contohnya masa Huzaifah, aku berdiri kat ini, aku nak qada hajat sebelah ni. Macam tu. Tu hadis mursal tentang cara Nabi buang ataupun qada hajat itu, dia berlindung. Okey. Habis tentang sunat muakkad berlindung
dengan sesuatu ketika qada hajat itu. Habis. Babun al-istinja bil yamin. Bab pada menyatakan istinja dengan tangan kanan. Istinja ni basuh berak atau basuh kencing, itu namanya istinja. Sama ada istinja dengan batu atau istinja dengan air. Yang ni cerita istinja dengan air. Disental dengan tangan kanan, tangan kirinya jirus air. Tangan kanan disental macam tu. Apa hukumnya? Pada menyatakan istinja dengan tangan kanan, ketahuilah kiranya ya saudaraku, istinja itu bahasa Arab, maka dalam bahasa Melayunya bermakna membasuh atau menyapu barang yang keluar daripada perut, daripada angin atau berak. Kencing atau berak lah maknanya. Apa-apa yang keluar daripada perut, bila nak basuh itu namanya istinja. Tetapi yang dimasukkan di sini ialah basuh atau sapu kencing dan berak. Maksud nak dibahas istinja di sini ialah membasuh kencing atau berak. Masalah yang ke-83, beristinja dengan tangan kanan dan hadisnya. Bermula istinja dengan tangan kanan, yakni tangan kanan menyental dubur atau memegang zakar. Kena betul lah baca tuan-tuannya. Menyental dubur. Dubur itu lubang belakang ataupun faraj belakang. Zakar itu faraj depan. Dan tangan kiri menjirus air. Maka telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi akan tegah yang demikian itu. Dengarlah bunyi hadisnya. An Abi Qatadah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyamassar rajulu zakarahu biyaminih. Diriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bahawa menyentuh laki-laki akan zakarnya dengan tangan kanannya, yakni tangan kanan membasuh dan tangan kiri menuang air. Menegah, jangan kamu istinja dengan tangan kanan. Ada tuan-tuan, jangan. Satu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang tersirat daripada hadis ini ialah hendaklah kamu beristinja dengan tangan kiri. Tangan kiri nasiblah tuan-tuan, dia di sebelah kiri. Al-aymanun ala fayaminun. Sebelah kanan, utamakan sebelah kanan pada setiap perbuatan yang baik-baik itu. Adapun ketika menyental berak dan kencing, gunakan tangan kiri. Itu sebab kalau kita bermekah tuan-tuan, kita bersalam dengan orang Arab dengan dua-dua tangan. Salam dengan dua tangan, dilempahnya kita. Haram kata dia. Itu tangan sebelah kiri itu jijik gitu. Itu untuk menyental bonggong kamu gunakan salam dengan aku, kata dia. Tuan-tuan, jangan salam dengan dua tangan ya. Tapi di tempat kita ni rasanya kalau salam dua tangan tu macam insya-Allah sempurna sangatlah berbanding dengan satu salam. Tapi takut yang disalam tu terbayang kat kepala, tangan ini kamu gunakan tu basuh berak ni. Bahkan salam itu adalah perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang cemar. Jadi gunakan dengan satu tangan je tuan-tuan, jangan salam dua tangan je. Sebab tangan kiri itu diperintah oleh Nabi untuk guna sental istinja. Macam tu. Sambung. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini hadis hasan lagi sahih. Larangan Nabi menyental berak dan kencing ini ataupun ketika istinja dengan tangan kanan itu dinilai sebagai hadis yang hasan lagi sahih.
Dan Abu Qatadah itu namanya Al-Haris bin Rubai. Nama batang tubuh Abu Qatadah itu nama yang benarnya ialah Al-Haris bin Rubai. Habis. Masalah yang ke-84, beristinja dengan kanan dan hukumnya. Senya telah berkata Abu Isa At-Tirmidzi dan bermula amal atas hadis di dalam masalah 82 ini berlaku di sisi ahli ilmu. Ahli ilmu semua dia istinja dengan tangan kiri, jirus dengan tangan kanan. Iaitu memakruhkan mereka itu beristinja dengan tangan kanan. Istinbat hukum daripada itu, larangan itu larangan makruh, bukan larangan haram. Sekadar makruh sajalah tuan-tuan ya. Makruh dibenci saja. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dan sesungguhnya telah ijma' ulama atas bahawasanya ditegah beristinja dengan tangan itu, dengan tangan kanan itu. Tak adalah seorang ulama yang menyanggah atau hukum tentang larangan tentang istinja dengan tangan. Semuanya itu ittifaq jumhur ulama ya, mengatakan bahawa hendaklah istinja dengan tangan kiri, kecuali apabila tangan kiri itu uzur tuan-tuan, dia tak boleh pakai ataupun tak boleh kena air dan sebagainya. Itu uzur tu dah lain hal lah. Itu kenalah minta bantu tangan kanan, minta tolong tangan kanan. Okey. Tetapi kalau istinja dengan batu, istinja dengan batu, macam mana nak guna tangan kanan ke tangan kiri? Istinja dengan batu kena guna tangan kanan tuan-tuan. Kenapa guna tangan kanan sedangkan istinja dengan air dan bilu Nabi suruh dengan tangan kiri? Istinja dengan batu, zakar itu kena dipegang. Kalau tidak nanti terlentok-lentok dia nak digonyol dengan batu tu terlentok. Minta maaf lah sebut macam tu kan. Dia nak tunjukkan istinja dengan batu bagi orang lelaki, dia kena guna tangan kanan. Sebab tangan kiri itu untuk sepit roket itu. Sepit roket itu dah betul-betul tenang, barulah datangkan dengan tangan kanan tu, baru diistinja dengan batu. Itu bezanya istinja dengan batu dan istinja dengan air. Kalau istinja dengan air, tangan kiri jirus, tangan kanan jirus, tangan kiri sental. Kalau istinja dengan batu, tangan kiri sepit benda itu, pegang tangan itu. Sebab Nabi larang pegang zakat dengan tangan kanan. Itu ya, dengan tangan kiri kemudian datangkan batu itu. Ketika itu tangan kanan tak sentuh zakar, dia cuma sentuh batu. Itu dia tak sentuh. Wallahu alam. Garanti tak ngantuk malam ni. Ada juga yang ngantuk. Tak usah ngantuk Okay. Bermula jumhur ulama berkata makruh, ia akan sebagai makruh tanziyah dan adab. Larangan-larangan itu sebagai larangan makruh, bukan larangan haram. Kerana tiadalah sayugia bagi seorang yang bukan pengotor memperbuat yang demikian, kecuali kalau dia jenis orang pengotor, dia istinja dengan tangan kanan, sental, dubur dan kubul itu dengan tangan kanan. Itu dikatakan sebagai jenis orang pengotor. Okay. Oleh sebab yang demikian itu mencanggihkan dan meluatkan orang semakan seminum. Datang rasa geleman lah, meluat orang semakan seminum. Kalau kita tahu dia selalu begak, ada basuh dengan tangan kanan, makan dengan kita, kamu selalu basuh dengan tangan kanan. Itu menjadi meluat orang semakan seminum dan lainnya dengan dia. Tetapi bukanlah tegah itu tegah haram, sebagaimana yang telah berjalan setengah daripada ahli zahir,
yakni mazhab Az-Zahiri. Mazhab Zahiri ini letakkan hukum haram. Tapi mazhab yang empat itu meletakkan hukum tegahnya tegah makruh sahaja, bukan tegah haram. Kepada bahawasanya haram. Ini mazhab Az-Zahiri ini tidak masyhur lah ya tuan-tuan. Tegahnya itu tegah haram dia kata. Dan mengisyaratkan yang demikian oleh satu jamaah daripada azhab kita, dan tiada dipegang orang akan isyarat mereka itu ahli zahir. Tidak diamal lah, tidak dipegang lah fatwa yang dibuat oleh ulama atau mazhab Az-Zahiri ini dengan mengatakan bahawa istinja dengan tangan kanan itu haram. Tak dipegang dia orang. Habis 75, masalah 75. Istinja dengan kanan dan sebab tegah. Kenapa ditegah dengan tangan kanan? Telah lalu di dalam masalah 83 dulu, akan tegah beristinja dengan tangan kanan itu. Dan dengan kerana tangan kanan ialah satu anggota yang mulia, dan dengan dialah kita makan dan minum, dan dengan dialah membuat kerja-kerja yang bersih-bersih, dan dengan dialah menghormatkan orang. Menghormatkan orang ni salam. Dengan dialah kita menghormatkan orang. Dengan tangan kanan kita bersalam, dan bersentuh-sentuh dengan orang. Salam tu sentuhlah, bersentuh-sentuh dengan tangan. Itu menghormatkan orang itu dengan sentuhan, dengan salam itu dengan tangan kanan. Satu tangan, bukan dua tangan. Dah sebut sinilah. Iaitu apabila orang-orang yang mulia datang kepadamu, tidakkah tangan kanan lebih dahulu disorongkan kepadanya, yakni berjabat salam dan berpimpin-pimpin. Tengok, tangan kanan disorongkan untuk berjabat tangan, bukan dua tangan. Untuk memuliakan orang tu bukan dua tangan, tapi satu tangan. Maka adakah sayugia tangan yang mulia itu dilumur dengan cemar dan najis? Tidak sayugialah tangan yang kita nak gunakan untuk memuliakan itu tiba-tiba dilumur dengan najis, yakni dibasuhnya dengan dia akan kencing, dan menyental dengan dia akan berak. Jangan gunakan tangan kanan. Itu tangan untuk makan, untuk minum, dan untuk memuliakan orang, untuk memegang mazhab Al-Quran dan sebagainya. Maka dengan kerana itulah mengisyarah oleh setengah ulama akan haram istinja dengan dia. Setengah ya, sebahagian daripada ulama itu atau segelintir ulama itu mengharam akan dia, seperti ulama mazhab Zahiri tadi. Yang pertama dengan sebab berpegang zahir hadis menegah akan yang demikian itu, dan keduanya menghinakan a'dha yang mulia. A'dha ni anggota yang mulia. Dan ketiganya menjatuhkan orang sangka tak baik. Menjatuhkan orang sangka tak baik, katanya iaitulah ianya itu seorang yang pengotor dan tiada membezakan barang yang patut dibasuh dengan tangan kiri dan basuh dengan tangan kanan. Ini mengelakkan persangka orang. Pengotor betul ya orang. Macam tu. Membasuh najis dengan tangan kanan. Untuk mengelakkan sangkaan orang begitu, maka elakkanlah. Wallahu alam. Akhirnya beristinja masalah yang ke-86, beristinja dan kelakuan yang sunnah. Istinja dengan kelakuan sunnah. Telah berkata ashab kita Syafi'i, ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i, dan disunatkan bahawa jangan istinja itu bertolong dengan tangan kanannya pada suatu daripada pekerjaan istinja, melainkan kerana uzur seperti kudung tangan atau luka atau sudah lemah atau sebagainya. Ini uzur. Tangan kiri sudah uzur, kudung, luka, lemah, tak boleh diangkat dan sebagainya, itu minta bantulah dengan tangan kanan, baru boleh bantu dengan tangan kanan. Sama ada istinja dengan air, lihat masalah 106, atau istinja dengan batu, lihat masalah 79 yang lalulah. Wallahu alam bissawab. Babun al-istinja bil hijarah.
Masalah yang ke-87 bab pada menyatakan istinja dengan batu dan barang yang seumpamanya. Istinja dengan batu ni lelaki je tahu, jangan perempuan istinja dengan batu juga. Perempuan istinja dengan air, dengan istinja dengan batu. Ada satu riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan, dia ni orang yang genuine, akal dia tu sangat jauh ke depan. Satu hari dia bersumpah di depan Nabi, aku tidak nak kahwin ya Rasulullah. Kenapa? Sebab aku bimbang melalui apa yang Tuan bayangkan, aku bimbang anak cucu aku besok akan mencetuskan peperangan sehingga berlaku berbunuh-bunuhan di kalangan kaum muslimin. Nabi membayangkan satu masa depan besok akan berlaku satu pergaduhan kaum muslimin sehingga menyebabkan pembunuhan ataupun terkorban kaum muslimin yang ramai. Jadi Muawiyah bin Sufyan ni, dia ambil keputusan, aku tak nak kahwin ya Rasulullah. Kalau aku kahwin, ghalibnya aku dapat anak. Bila aku dapat anak, aku takut kok anak aku yang menjadi sebab pertumpahan darah itu berlaku. Oi, Rasulullah marah. An-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Nikah kahwin itu adalah sunnah aku. Siapa tak nak nikah, nak kahwin, oi, tak sempurna jadi umat aku. Tak ya Rasulullah, wallahi demi Allah aku tidak akan kahwin. Kemudian dia bersumpah dengan nama Allah dia tak akan kahwin. Bila dia pegang sumpah, Nabi tak buat apa lah, tak dapat apa-apa lah, tak boleh buat apa lah sebab dah bersumpah. Kemudian apabila sudah berlalu waktu, Muawiyah bin Abu Sufyan ni pun dia pergi tabligh, jalankan usaha tabligh dakwah. Sampai di satu tempat, dia qada hajat, dia mengasingkan diri di qada hajat. Kawan-kawan lain berkhemah, dia pergi ke belakang qada hajat. Kemudian dia istinja dengan batu. Rupa-rupanya salah satu batu yang digunakan istinja tu ada doktor dalam tu. Dia pergi injek Hasafah Muawiyah bin Abi Sufyan sehingga pengsan, biru wajah dia, memekik, menjerit sampai dengar sahabat. Dia pergi buru, dia pergi cari, tengok dia sudah tergelempang. Dia bagi isyarat macam ni. Rupanya sudah disengat oleh satu serangga yang sangat kecil yang ada dalam batu tu. Kemudian dipapah bawa masuk ke khemah. Segala sahabat-sahabat yang hebat-hebat tu pun pergi ruqyah dia, pergi jampi dia, jampilah ruqyah ya, ubatkan dia. Tapi tak ada baik juga. Bagi tahu Rasulullah, macam mana nak buat? Rasulullah kata, carilah dukun-dukun, siapa yang boleh ubat. Ghalibnya kalau macam ini tak, nanti takut sahabat kamu ni meninggal. Keluarlah sahabat-sahabat mencari dukun. Ringkas cerita, datang satu orang dukun Yahudi, bukan Islam, dukun Yahudi. Sampai kat situ, oh ini macam ini pun kamu panggil aku. Ini yang boleh membuat isteri dia saja, yang orang lain semua tak boleh buat. Ya tok dukun, orang ni bujang. Kalau bujang suruh dia kahwin malam ni juga. Kalau tak kahwin, boleh jadi besok dia mati. Oh macam tu. Tengok kehendak Allah. Dia dah sumpah tak nak kahwin. Rupanya dengan asapah dia tu kan, istinja punya hal, dia kena kahwin juga pada malam tu. Dipujuk-pujuk dia sahabat. Akhirnya dia setuju nak kahwin, tapi dengan satu syarat, carikan jodoh ataupun calon isteri aku tu yang sudah Aisyah, yang sudah putus haid. Dia ingat sumpah dia tak nak kahwin, tapi dia terpaksa kahwin. Jadi dia cari yang putus haid, yang sudah putus haid, dengan harapan tidak akan mengandung. Orang putus haid ni jarang-jarang mengandung ya. Ada kes-kes yang mengandung tapi jarang-jarang. Dapat seorang bernama Marad dan Talu. Nama perempuan tu Marad dan Talu. Maka dikahwinkan malam itu juga. Bila kahwin, kamu ubatlah suami kamu tu. Tidak beberapa lama dia sudah bangun, dia boleh keluar. Merahlah muka dia, bukan pucat, bukan biru.
Tapi dia masih yakinlah, walaupun dia sudah ada isteri, isterinya tidak akan mengandung sebab sudah putus haid. Rupa-rupanya 3-4 bulan selepas itu wek tu apa? Mengandung juga. Lahir seorang anak lelaki diberi nama Yazid bin Abu Sufyan. Apabila Yazid bin Abu Sufyan sudah berusia 16 tahun, dilantik menjadi ketua perang. Ketika itulah berlaku apa yang dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berlaku pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, beratus-ratus sahabat syahid fi sabilillah, mati. Cerita istinja. Berhati-hatilah istinja, tenang, elok-elok. Takut-takut dalam tu ada serangga yang sudah berlaku pada Muawiyah bin Abu Sufyan itu. Wallahu alam. Baik. Ketahuilah ya saudaraku, adalah beristinja itu wajib. Ima dengan air atau dengan air dan batu. Sama ada dengan air sahaja atau dengan air dan batu. Kalau dengan air dan batu, batu dulu kemudian baru dengan air. Macam itu. Jangan air dulu kemudian datang batu. Itu tak boleh. Tak ada makna. Atau dengan batu dan seumpamanya. Maka sesungguhnya telah didatangkan oleh Tirmizi akan hadis beristinja dengan batu ini. Katanya, boleh baca satu hadis lagi. An Abdul Rahman bin Yazid qila li Sulaiman qad 'allamakum nabiyyukum kulla shay'in hatta al-khira'a. Qala Sulaiman ajal nahana an nastaqbila al-qiblata biqa'id aw bibaulin wa an nastanjiya bil yamin aw yastanjiya ahaduna bil aqalla min salasati ahjar aw nastanjiya bir raji'in aw azmin. Hadisun hasan sahihun. Baca dia punya hadisnya dahulu. Daripada Abdul Rahman bin Yazid katanya, dikata orang bagi Sulaiman, sungguh telah mengajar akan sekalian kamu oleh Nabi kamu akan tiap-tiap sesuatu hingga berak. Basuh berak lah maknanya. Kata Sulaiman, bahkan telah menegah ia akan kami bahawa kami berhadap kiblat dengan berak dan kencing. Ketika berak dan kencing, Nabi tegah kita menghadap ke arah kiblat. Wa an nastanjiya bil yamin, dan bahawa tegah kami istinja dengan tangan kanan. Au yastanjiya ahaduna bil aqalla min salasati ahjar, atau beristinja iaitu tegah istinja seorang kami dengan lebih kurang daripada 3 batu. Maknanya bil aqalla itu lebih, bukan lebih kurang tapi kurang daripada 3 batu. Itu maknanya menegah Nabi akan kami beristinja kurang daripada 3 batu. Maknanya kena cukup 3 batu. Au nastanjiya biraji'in au azmin, atau kami istinja, maknanya kami dilarang istinja dengan tahi, biraji'in dengan tahi yang sudah kering, tahi kering, au azmin, atau dengan tulang. Ini hadis ini salah satu daripada yang berkaitan dengan tajuk ini ialah beristinja dengan batu, tetapi tak boleh kurang daripada 3 biji batu. Wallahu alam. InsyaAllah kita akan sambung sarah kepada hadis ini pada siri yang akan datang. Tuan-tuan yang saya muliakan, ada minta sedikit pencerahan daripada sahabat kita tentang baca doa iftitah. Sebab viral dalam media sosial, tuan-tuan, WhatsApp tak apa benda kan. Ada seorang ustaz, dia kata satu kesalahan yang sangat besar ketika membaca doa iftitah dengan bacaan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Itu satu salah besar
dan telah dilakukan oleh ustaz-ustaz dahulu mengajar anak muridnya dengan bacaan itu. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillah, saya enggak habislah. Saya nak ambil yang itu je. Allahu Akbar kabira. Hendaklah dibaca, kata dia, Allahu Akbaru kabira. Ra di depan ru. Bukan ra itu mati. Kalau ra itu mati jadi akbar. Allahu Akbar kabira. Tapi hendaklah dibaca Allahu Akbaru kabira. Siapa-siapa yang baca Allahu Akbar kabira, bacaan itu salah dan merubah maknanya. Mak saya kalau dia masih hidup, dia sedih dengar ni. Bapak saya pun kalau masih hidup, insya-Allah dia sedih baca ni, sebab dia ngajak saya pun Allahu Akbar kabira. Tentulah dia belajar dulu Allahu Akbar kabira. Tiba-tiba salah. Allahu Akbar. Tuan-tuan baca Allahu Akbar kabira ke Allahu Akbaru kabira? Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Naam, naam tu ya, mengikut i'rab atau tanda bacaan, ra itu berbaris di depan, iaitu Allahu Akbaru kabira. Sebab akbar itu mengikut nahwu dan saraf, dia menjadi khabar kepada mubtada. Mubtada'nya tu Allah, khabarnya tu akbar. Hukum pada kalimah yang menjadi khabar itu dibaca rafa', dibaca baris depan. Itu kata ulama nahwu, kata nahwu dan saraf. Jadi di situ dia punya sentensinya berbunyi, tanda bacaannya Allahu Akbaru kabira. Yes, itu bacaan yang betul, ya. Tetapi apabila diubah menjadi Allahu Akbar kabira, adakah itu salah? Itu persoalan. Adakah itu salah? Tak, ya. Bila dah tak habis lah. Saya kata tak salah. Apa sebab tak salah? Allah dalam nahwunya itu dikatakan sebagai mubtada, akbar itu sebagai khabar, mubtada khabar. Asluhu, asal khabar itu kena baca Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Tetapi apabila dibacakan Allahu Akbar, di situ sudah berlaku al-lahnu. Al-lahnu atau jamaknya luhun, merubah bacaan daripada Allahu Akbaru kepada Allahu Akbar. Itu sudah al-lahan berlaku, sudah berlaku al-lahan di situ. Tetapi hukumnya, adakah dengan merubah bacaan daripada Allahu Akbaru kepada Allahu Akbar ini salah? Maka kembali kepada usul. Kalau tidak kembali usul, nanti hukum yang dijatuhkan itu boleh jadi merepek. Tentang boleh jadi merepek lah. Kembalilah kepada hukum asal. Al-lahnu kismani. Lahan atau luhun itu dua bahagian. Pertama, al-luhun bighairi taghayyur makna, merubah bacaan yang tidak merubah makna. Yang kedua, al-luhun taghayyur makna, merubah makna sampai merubah bacaan sampai merubah makna. Yang pertama, merubah bacaan tetapi lam yataghayyur makna, merubah bacaan tetapi tidak berubah maknanya. Yang kedua, merubah bacaan tetapi berubah maknanya. Adapun yang pertama, yajuz, masih dikira yajuz, harus, boleh. Tetapi yang kedua, yang yataghayyur makna, hukumnya lam yajuz, tidak boleh, tidak harus sama sekali. Baik, persoalan daripada Allahu Akbar diubah kepada daripada Allahu Akbaru diubah kepada Allahu Akbar, dia yataghayyur makna atau lam yataghayyur makna? Soalan di situ. Supaya dapat kita menjawab dengan betul, tentukan dahulu Allahu Akbar itu merubah makna atau tidak merubah makna. Jawapannya ialah
sama ada dibaca Allahu Akbaru atau Allahu Akbar, dia tetap menjadi khabar kepada mubtada itu. Ya, akbaru khabar, akbar pun khabar, masih tetap menjadi khabar kepada lafzul jalalah Allah. Maknanya bacaan Allahu Akbar itu lam yataghayyur makna, tidak berubah makna. Bila tidak merubah makna, boleh dibaca sama ada nak baca Allahu Akbaru kabira atau nak baca Allahu Akbar kabira. Contoh yang yataghayyur makna apa? Contoh merubah bacaan dan berubah maknanya apa? Dalam doa iftitah juga. Ya, saya ambil contoh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mahyaya. Ya itu kena baca pendek, sebab itu dhamir mutakallim wahdah. Kehidupanku, seluruh kehidupanku, ya itu dibaca dengan pendek. Tiba-tiba diubah bacaan menjadi panjang, wa mahyaya. Itu sudah yataghayyur makna, hukumnya lam yajuz, tidak boleh sama sekali dipanjangkan yahya wa mahyaya itu. Sebab bila sudah dipanjangkan wa mahyaya, ya yang panjang itu menjadi harfun nida, ya ayyuhalladzina amanu, menjadi huruf seruan, huruf panggil. Wahai bermakna wahai. Bila bermakna wahai, yataghayyur makna, maknanya sudah berubah. Yang itu tak boleh dirubah. Kena baca wa mahyaya. Tak boleh baca wa mahyaya wa mamati. Dan yang paling banyak sekali yang berubah bacaan, berubah makna ialah dalam bacaan duduk antara dua sujud. Suara rata-rata baca dengan pendek, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Bila dibaca dengan pendek itu, yataghayyur makna kulluhum, semuanya itu berubah makna. 8 perkataan yang kita minta itu semua berubah makna. Sebab di situ kena baca dengan dhamir mutakallim wahdah, baca dengan 2 harakat. Kalau baca lambat, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni, itu kena baca panjang. Kalau baca pendek, dia sudah salah bacaan. Adapun balik kepada Allahu Akbar, dia lam yataghayyur makna, maka bolehlah dibaca. Boleh baca Allahu Akbaru kabira, boleh dibaca Allahu Akbar kabira. Jangan sedih-sedih lagi ya. Pilihlah nak baca yang mana, nak baca Allahu Akbaru ke nak baca Allahu Akbar. Dua-dua boleh. Yang tak boleh satu je, Allahu Akbar tak baca, Allahu Akbar pun tak baca. Itu tak boleh. Dan ini jugalah, kaedah inilah yang dibawa kepada kaedah zikir. Subhanallah, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Asluhu Subhanallahi, 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 ada hi. Sebab bacaan wasal kena hidup balik huruf yang akhir. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kena hidup balik huruf-huruf yang akhir itu. Tiba-tiba seronok kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sudah lahan sudah berlaku di situ. Luhun sudah berlaku di situ. Jadi untuk menentukan, untuk menghukumkan boleh atau tidak boleh, salah ke tak salah, kita lihat dia sebelah yang yataghayyur makna atau sebelah lam yataghayyur makna. Itu kena tanya nahwu lah. Siapa belajar nahwu dia boleh jawab lah. Jawapannya lah sama ada dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua-duanya itu lam yataghayyur makna, tidak merubah makna. Maka bolehlah kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Imam pun dengar aku lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Tukang-tukang azan pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu sudah luhun berlaku sudah di situ. Asluhu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetapi ramai yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, luhun sudah berlaku kat situ. Tetapi luhun yang berlaku itu lam yataghayyur makna, tidak merubah maknanya. Makalah dibaca, boleh dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu juga dengan takbir hari raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asluhu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kita baca dengan waqaf Allahu Akbar, kita matikan huruf ra tu. Boleh ke? Boleh. Kenapa boleh? Sedangkan itu sudah merubah. Lam yataghayyur makna, dia tidak merubah maknanya, sama saja maknanya. Maka bolehlah kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, kita matikan huruf ra itu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak nanti susah, orang nak ajar susah, orang nak zikir susah. Yang susah ni tak nak zikir itu patutlah. Kenapa kamu tak nak zikir itu? Nak kena dipersusahkan lah. Kenapa lah kamu tak nak zikir? Orang dah zikir ni okey lah tu. Dia dalam dia tak boleh mana, nak baca macam mana pun tetap juga takbir, tetap juga tahmid, tetap juga tasbih. Sama ada baca, nak baca dengan wasal, nak baca dengan waqaf, begitu. Tetap juga itu tasbih, tetap itu zikir, tetap itu takbir, tetap itu tahlil. Lagi kalau tahlil nak mengikut, masya-Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab situ man apa? Panjang tu. 2 alif setengah 6 harakat, 3 alif 6 harakat. La ilaha illallah. Siapa baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, salah bacaan. Allahu Akbar. Yang salah tu tak nak zikir. Itu salah. Baca la ilaha illallah dengan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, lam yataghayyur makna, tetapi isbat dalam hati kita. La itulah nafi, illallah itu isbat, nafi isbat, nafi isbat. Kenapa macam itu? Pendek pun kalau itu adalah nafi, la itu nafi, baca pendek pun itu nafi. Betul lah tu dah. Oh, tak betul lah kena baca panjang la ilaha illallah. Mana pernah aku dengar bapak yai baca la ilaha illallah kecuali engkau ya. Oh, tak tunduk sana. Jangan merepeklah, kembali pada asal lah. Asalnya itu lam yataghayyur makna atau yataghayyur makna atau yataghayyur, berubah atau tidak, itu nak kena pegang. Kalau tak pegang itu habislah. Habis tuan-tuan ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sekadar ini. Lepas ini jangan susah lagi lah. Yang susah-susah itu. Yang susah tengok tak ada orang nak baca Allahu Akbar, kafir semayang Allahu Akbar, bismillah, terus baca Fatihah. Itu kena disusah lah kan. Susahnya hati aku. Dengar kamu tak nak baca Fatihah, tak nak jatuh hati tak. Itu kena susahkan hati lah. Kalau dah baca tu Allahu Akbar ke Allahu Akbar tu, carry on. Wallahu a'lam bishawab. Cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan anda maaf kita bersama insyaAllah. Sebarang kesilapan dan namun istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan manfaat bagi kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عنا البلاء والوباء
اصرف عنا البلاء والوباء إنك على كل شيء قدير. اللهم إن هذا الوباء جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه من تشاء. اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وأهل جماعتنا وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وبالله الهداية والتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.